kita sudah masuk dalam bulan Safar. Kalau pada beberapa tahun yang lalu lah tuan-tuan sekalian, ya tak lama, baru lebih kurang 2 tahun yang lalu, kalau dalam bulan Safar hati kita dah mula melonjak gembira. Kerana apa? Bulan depan kita sama-sama nak menyambut bulan Maulid Nabi SAW. Bulan Muharram dengan sambutannya yang meriah. Ada sambut tahun baru di sana sini, ceramah awal Muharram, Ma'al Hijrah. Kemudian 10 hari bulan Muharram ada sambutannya. Dan sepanjang bulan Muharram ada banyak puasa-puasa sunatnya. Kemudian bulan Safar kita tak ada banyak apa-apa kegiatan sangat, kita relax sikit. Dan bulan Safar inilah orang mula atur jadual untuk Maulid Nabi SAW. Di sana sini mula tempah kambing, di sana sini mula tempah pensyarah, di sana sini mula tempah khaimah dan sebagainya untuk menyambut Maulid Nabi SAW. Tetapi sekarang dah 2 tahun, suasananya tidak begitu. Kita sedang dalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kepayahan, setiap kesusahan yang kita hadapi di dalam dunia ini, semuanya ada kadarnya tuan-tuan sekalian. Kullu syai' indahu bimiqdar. Setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada kadarnya. Ada kadarnya. Dan kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kita ada sebutkan, apa kepayahan, kesusahan di akhirat sana boleh ditebus di sini. Boleh ditebus di sini. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mempayahkan kita di sini, susahkan kita di sini, apa pun kita harap itu menjadi tebusan untuk yang di sana tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita beribadat sepanjang hayat kita, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan baliklah sampai 5 kali, 500 tahun punya ibadat sekalipun, 1000 tahun punya ibadat full solid, siang malam punya ibadat, puasa setiap hari, qiyam setiap detik, setiap malam umpamanya, 1000 tahun punya ibadat sekalipun, belum boleh dapat membalas nikmat Allah Ta'ala walau sedikit sekalipun. Nikmat Allah pada kita, nikmat sebelah mata, nikmat sebatang gigi, nikmat deria dapat merasa, nikmat berbagai-bagai. Kalau kita ibadat 1000 tahun sekalipun, belum dapat membalas sedikit pun daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kalau Allah Ta'ala buat kita derita sepanjang umur hidup kita, 1000 tahun sekalipun derita malam, siang dan pagi, tak tahu boleh tertebus sedikit ataupun tidak dosa maksiat yang telah kita lakukan kepada Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Maha Agung. Imam Ibn Athaillah mengatakan, tidak ada dosa kecil kalau kau pandang kepada keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, ketuhanan Allah Rabbul Alamin. Kita berani buat dosa dengan dia, maka tidak dipandang itu dosa kecil. Kerana adalah dosanya itu terhadap siapa? Yang Maha Besar. Maka kecilnya padanya dosa pun kita anggap itu sebagai besar. Maka kalau kita dideritakan Allah Subhanahu Wa Taala sepayah-payahnya, sesusah-susahnya, sepanjang hayat kita selama 1000 tahun umpamanya sekalipun, belum dapat menebus kesalahan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Tuhan tu Maha Kaya tuan-tuan sekalian. Setiap apa kepayahan kita di dunia ini, Allah Taala kurangi apa yang di sana. Sebab kita tak akan dipayahkan 2 kali. Tak akan dipayahkan 2 kali. Dan sebagaimana kita katakan tadi, kullu syai'in indahu bimiqdar. Kalaulah sekarang dah akhir hayat kita, dapat satu susah, nyari sakit lutut, besok sakit siku, besok menantu buat hal, lusa kita pula buat hal, besok kawan kita pula cari gaduh dengan kita, umpamanya lah, lepas satu, kira saja alhamdulillah satu dah lepas. Tinggal berapa lagi? Tinggal lagi 900 agaknya. Satu dah lepas, tinggal lagi 899. Satu dah lepas. Semuanya pasti lepas. Bahkan yang nama orang mukmin itu biasanya semakin akhir hayatnya itu makin agak dipayah Allah Ta'ala. Bahkan paling penghujung ayatnya itu, orang mukmin, kalau kita baca Imam Ghazali sebut dia, bagaimana ditukil dalam kitab Syiarus Salikin, disebutkan di situ setengah orang mukmin menghadap kematiannya lebih payah, lebih berat daripada orang-orang kafir. Kenapa? Dia ada magamnya di sana, ada kedudukan di sana. Orang kafir ada yang membuat bakti juga semasa hayatnya. Umpamanya kasih kucing makan ke, senyum dengan orang ke, semua tu mendatangkan pahala dan Allah Ta'ala balas dengan sebaiknya. Tapi mereka tidak ada balasan di sana. Maka Allah Ta'ala permudahkan akhir-akhir hayatnya, khususnya pada sekaratul mautnya itu mudah. Kenapa? Sebagai bayaran kontan daripada Allah Ta'ala, lepas tu dah tak ada mudah lagi. Itulah pengawisan mudah yang mereka hadapi. Tetapi orang Islam ada magam menunggu. Kita minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga bersama orang-orang yang baik-baik belaka. Tapi baikkah kita? Cukupkah markah kita bersama dengan mereka? Ada magam dah tunggu kita. Amin, mudah-mudahan ya.
tapi kurang cukup markah kita, masih ada dosa-dosa kita. Lepas itu dipayahkannya Allah Ta'ala kehidupan kita pada ujung-ujung hayat kita, lebih-lebih laginya pada akhirnya makin dapat payah. Dengan itu diharapkan supaya pencukup markah kita, penghapus dosa kita, penyampai kepada tempat yang dah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Apa sahaja yang di sana boleh kepayahannya boleh ditebus dengan di sini. Setiap kepayahan yang di sana cukup payah 50,000 tahun. Matahari secengkal atas kepala. Tak makan, tak minum, tak berpakaian. Begitulah tunggu. Berpeluh-peluh. Imam Ghazali mengatakan, kalau nak kurangkan peluh di sana, banyakkan peluh di sini. Banyakkan peluh di sini. Bukan hanya peluh sokan tu saja. Peluh, orang duduk rehat-rehat, kita pergi khidmat. Orang duduk rehat-rehat, kita bantu kawan-kawan kita. Orang duduk rehat-rehat, kita pergi kuliah, pergi jalan di tengah panas. Kita hadir majlis-majlis ilmu dengan yang panas cuacanya. Tapi sekarang tak rasalah, macam mana pun ada aircon, ada kipas ya. Tetapi kalau dalam panas begitu kita berpeluh-peluh, setiap titik peluh kita, orang rehat-rehat, kita tolong khidmat rumah tuan guru umpamanya, sampai berpeluh-peluh umpamanya ya. Setiap titik daripada peluhnya itu mengurangkan tak tahu berapa gelen peluh yang di sana. Penantian pun begitu. Sepanjang hayat kita kalau banyak menanti bila PKP nak habis, bila wabak nak reda ya. Kita tunggu, kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu. Lama kita tunggu, setiap detik yang kita tunggu di sini adalah baik itu tunggu dengan redha, tunggu dengan taat, tunggu dengan tenang, jangan tunggu dengan gelisah, jangan tunggu dengan keluh kesah ataupun dengan marah-marah. Dengan tenang, tunggu dengan tenang. Setiap detik yang kita menanti di sini, apa jua penantian kita, diharapkan menebus penantian di sana. Ya, menanti bila nak gaji, bila nak dapat wang, anak-anak aku punya susu dah nak habis dan wang belum lagi dapat umpamanya ya. Bila tunggu sahabat aku, saudara aku yang jauh bila dapat nak jumpa balik semula. Tunggu bila sakit kita nak sembuh. Tunggu waktu salat. Tunggu dalam kuliah. Tunggu ketika malam ini tuan-tuan tunggu sedang menonton dari internet maulid kita. Semua tu tunggu. Lebih lama kita tunggu, lebih baik penantian kita, lebih banyaklah mengurangkan penantian-penantian di sana. Begitulah tuan-tuan sekalian ya. Begitulah segala kepayahan yang di sana. Kalau kita nak makan dan minum di sana, beri orang makan minum di sini. Alhamdulillah. Sepanjang PKP gini pun, kami terima sahabat-sahabat buat akikah, dah berekor-ekor kambing juga. Tapi kita tak bikin majlis. Mana boleh bikin majlis besar-besar. Ada orang bilang, Ustaz, saya dapat anak-anak akikah hidup, bikinkan. Tempahkan kambing, sembelih, hanya majlis pada malam ini. Berapa orang makan, hanya berapa orang kasih packing. Yang lainnya packing, sebarkan, edarkan kawan-kawan semua. Boleh diubah caranya ya. Boleh ubah caranya. Begitulah kita kasih orang makan, kita kasih orang minum di sini. Allah berikan kita makan dan minum di sana. Kita beri pakaian orang di sini, Allah Ta'ala berikan kita pakaian di sana. Kita muliakan Nabi kita di sini, Allah muliakan kita di sana. Tawaduk kita di sini, rendah diri kita di sini, Allah Ta'ala tinggikan kita di sana. Angkuh dan sombong kita di sini, Allah Ta'ala hinakan kita di sana. Buta mata kita, duta mata hati kita di sini, Allah butakan mata kita di sana. Celik daripada kubur itu buta matanya. Dia berkata, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku buta ketika di dunia dulu aku tak buta? Allah Ta'ala jawab, kau lupakan kami ketika dahulu di sana, sekarang kami lupakan. Lupakan maka buta. Dalam dia daripada tempat bangkit nak tunggu tuju tempat mahsyar yang begitu jauh, dalam meragau dengan butanya tak nampak. Ya? Sampai tempat mahsyar terpinga-pinga, tunggu selama haus, dahaga, lapar, tak ada air, ambil telan peluh dalam keadaan buta, matahari sejengkal atas kepala. Dihisab Allah Ta'ala dalam buta, dimizan dalam keadaan buta. Kemudian sembarang sirat, tak buta pun susah nak lintas, ini kan pula buta. Sembarang sirat yang begitu bahaya punya jembatan, begitu di sembarang buta, jatuh saja celik balik matanya. Begitu gelincir saja celik balik matanya, untuk nampak api yang bernyala-nyala. Jadi butanya sengsara, celiknya pun untuk lebih sengsara lagi. Celik balik nampak api yang bernyala-nyala, dalam masuk neraka lagi nampak malaikat azab, malaikat zabaniyah. Dapat
Siksa api neraka dengan dicelik nampak di sana nanti Allah. Dan ini semua pasti akan berlaku tuan-tuan sekalian ya. Semua pasti akan berlaku. Dan sebelum berlaku hari mahsyar, sebelum berlaku hari kebangkitan, pasti berlaku kiamat besar. Dan sebelum kiamat besar, dia tu hari Allah Ta'ala pusakai dunia ini semua Allah Ta'ala ambil balik. Dan sebelum kiamat besar, ada tanda-tanda kiamatnya. Dan kita sekarang ni semua orang daripada zaman dahulu kala sedang menuju waktu itu. Yang kemudian dah lepas rupanya, bukan zaman dia rupanya. Yang berikutnya, agaknya zaman kami ke bukan? Sahabat-sahabat tunggu, bukan zaman mereka juga rupanya. Zaman tabi'in, mereka tunggu. Zaman kami agaknya pun bukan rupanya. Selamat, mereka semua dah meninggal belaka. Sahabat tabi'in semua dah meninggal belaka. Bukan zaman mereka pulaknya. Zaman berikut. Sekarang zaman kita pula tunggu, anticipate. Agak zaman kita, agaknya zaman ujian dan fitnah itu. Kalau takdir sampai kita selamat mati, semua orang meninggal dunia, masih belum apa-apa juga, alhamdulillah kita dah selamat kembali pada Allah Taala dan tak jumpa fitnah besar itu ya. Itu kita harapkan ya. Dan kalau mati pun mati dalam rahmat Allah Taala lah, mati dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takdirnya betul-betul zaman kita jumpa zaman ujian, zaman fitnah itu adalah zaman kita rupa-rupanya. Maka kena tabah hati menghadap ujian Allah Taala. Iman nombor satu kena jaga. Nombor satu jaga iman dan tabahkan hati. Dan apabila menghadap waktu payah begitu, satu kepayahan demi satu kepayahan, kita kiralah macam tadi, satu dah berlalu. Semenjak musim-musim payah umpamanya, nanti kalau timbul musim payah, ini dah berlalu, ini dah rasa, ini dah kena, ini dah dikacau, ini dah diganggu, ini dah dipayah, ini dah begini-begini semuanya. Allah, semuanya tinggal tunggu last one sajalah. Last one iaitu kematian kita saja. Semuanya tu kita boleh kira, dah macam budak ambil peperiksaan lah. Dah berapa paper dah habis? 5 paper dah habis. Berapa lagi? Tinggal lagi 15 saja. Oh, tak tahu periksa apa tu sampai 20 paper umpamanya ya. Dah berapa paper? Dah 5 paper. Besok lagi susah. Lepas tu susah juga. Last dah habis semua, tinggal tunggu keputusan. Begitulah kita hidup dalam dunia ini. Satu ujian, semua dah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perit sangat tuan-tuan sekalian, jangan banyak pandang masalahnya lah. Kalau kita tak boleh handle masalahnya, apa juga masalahnya? Masalah kewangan ke, masalah dengan orang ke, masalah dengan kesihatan ke, masalah apa juga masalah lah. Kita tak boleh settle dengan masalah, kau jangan nasi ingatkan masalahnya. Ya Allah, fulan kacau aku, Kenapa kau asyik ingat dia? Ya Allah, duit aku sempit, rezeki aku sempit. Kenapa kau asyik ingat wang saja? Kalau kita cubalah, memang kita cuba nak settlekan kita, tapi kalau kita tak mampu juga, sepatutnya hanya ingat yang memberinya. Orang kacau kita ke apa semua, tak payah saya sebut, ya Allah fulan kacau aku, ya Allah fulan kacau. Jadi kau bukan zikir nama Allah, kau zikir nama dia. Kau jadi zikir nama dia pulaknya. Dalam fikiranmu hanya ingat dia bukan ingat Allah. Baik kau tukarkan. Tengah payah kewangan, cari jalan tak dapat, kerja tak dapat, susah, hanya ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kerana dia yang uji kita, dia juga yang boleh melepaskan kita. Orang kacau kita, dia pun hamba Allah Ta'ala. Entah-entah memang Allah Ta'ala programkan dia untuk kacau kita. Kerana dosa kita pun memangnya banyak. Betul tak? Macamlah kita ni baik sangat, orang tak boleh kacau ya. Ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berbagai-bagailah setiap apa yang kita dapat kepayahan, sakit, baik, apa pun baik, semuanya kita istighfarkan dan minta hanya sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantu ya Allah, hindarkan segala yang buruk ya Allah, pelihara ya Allah, insya-Allah Allah Taala pelihara kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, dalam waktu ujian ini banyak kita sabar kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita, setiap daripada kita, hati yang tabah, hati yang kuat dalam menghadapi segala ujian Allah Taala. Wallahu alam bisawab.